Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah video pelan dan dongakan bagi membantu calon-calon mengulang kaji topik ini sebelum menduduki peperiksaan SPM. Dalam video ini, cikgu juga akan kongsikan beberapa tips untuk mengelakkan pelajar melakukan kesilapan dalam menjawab soalan ini. Baik, sebelum meneruskan dengan contoh soalan, cikgu ingin menegaskan beberapa perkara yang kamu perlu tahu. Yang pertama, calon perlu tahu bahawa pemeriksa tidak akan menerima sebarang lakaran. Calon wajib menggunakan pembaris, jangka lukis dan semua alatan geometri. Yang kedua, calon perlu tahu bahawa hanya soalan bernilai 5 markah mempunyai garis putus-putus atau garisan dotted line. Okey. Seterusnya, calon perlu tahu bahawa hanya perlu ada lukisan sahaja pada jawapan kamu. Sebarang label huruf atau nilai akan diabaikan oleh pemeriksa. Dan disebabkan topik ini tiada pengiraan, maka kualiti lukisan sangat diambil kira. Okey, seterusnya kita melihat soalan A. Rajah 12.1 menunjukkan sebuah gabungan pepejal berbentuk kuboid dan separuh silinder dengan tapak A, B, C, D, E, F terletak di atas satah mengufuk. 1 Roman. Lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu. 3 markah. Okey, untuk melukis pelan, kamu tahu kita melihat dari bahagian atas dan pelan akan terhasil pada satah bahagian bawah. Jadi kamu boleh memulakan lukisan dengan melukis segi empat A, B, C, D. Okey, selain itu, kamu juga boleh melihat separuh bulatan FED. Dengan menggunakan jangka lukis, kamu ukur 1.5 cm jejari dan lukiskan separuh bulatan. Baik, ini adalah jawapan bagi pandangan pelan. Okey, seterusnya soalan bahagian B. Sebuah pepejal lain berbentuk prisma dengan kerata rentas segitiga dikeluarkan daripada prisma dalam rajah 12.1. Pepejal yang tinggal adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 12.2. Segi empat tepat ABKL ialah satah condong. Soalan 1 Roman. Lukis dengan skala penuh dongakkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana dilihat dari X. Okey, pandangan X akan menghasilkan satu lukisan di bahagian satah sebelah belakang. Biasa juga kita panggil sebagai satah dinding. Baik, untuk bahagian ini, kamu boleh melukis garisan CD, garisan DL, LK dan juga KL. Selain daripada itu, kamu juga dapat melihat garisan DE, garisan EM dan garisan LM. Ini adalah jawapan bagi pandangan X. Okey, untuk soalan seterusnya, 2 Roman. Lukis dengan skala penuh, dongakkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan AD sebagaimana dilihat daripada Y. Okey, untuk dongakkan Y, lukisan yang dihasilkan akan berada di bahagian satah sebelah belakang. Okey, kamu boleh memulakan lukisan dengan melukis garisan BC diikuti dengan garisan CK dan garisan LG dan seterusnya garisan GF. Okey, kamu juga perlu melukis garisan putus-putus untuk mewakili garisan LN. Okey, ini adalah jawapan bagi dongakkan pandangan Y.
Okey, seterusnya cikgu akan kongsikan beberapa kesalahan yang perlu dielakkan dalam menjawab soalan pelan dan dongakan. Dalam rajah berikut, kamu boleh melihat satu bentuk yang dilukis dengan betul dan satu lukisan yang dilukis secara songsang sisi. Ini pula jawapan yang telah dilukis dengan betul dan jawapan yang telah dilukis secara songsang sisi. Dan ini adalah contoh bagi gambar rajah ketiga di mana satu lukisan dilukis dengan betul dan satu lagi lukisan dilukis secara songsang sisi. Okey, sekiranya calon melukis lukisan secara songsang sisi, markah yang akan diberi kepada lukisan tersebut adalah kosong markah. Seterusnya, sekiranya lukisan garisan padu dilukis sebagai garisan putus-putus, calon juga akan diberi kosong markah. Okey, yang ini pula sekiranya garis putus-putus tertinggal. Maka, untuk lukisan seperti ini, calon hanya akan diberi satu markah. Dan seterusnya, sekiranya sudut 90 darjah tidak dilukis dengan tepat, untuk sudut 88 darjah atau kurang dan untuk sudut 90 darjah atau lebih, maka calon hanya akan diberi 3 markah. Untuk kesilapan yang seterusnya, pelajar selalu meninggalkan gap atau jurang apabila memadam jawapan asal. Jadi, sekiranya gap melebihi 2 mm, maka calon akan diberi hanya 2 markah. Okey, dengan tips-tips yang cikgu kongsikan, diharap pelajar dapat menjawab soalan ini tanpa mengulangi sebarang kesilapan. Selamat mencuba!